Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih peneraju majlis saya hormati. Kombinasi kehakiman, pendukung kebenaran, penjaga masa yang setia dan seterusnya. Hadirin sidang warga Dewan yang dimuliakan Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW pemimpin terbilang. Begitulah bunyinya maudhu syarahan saya pada pagi yang mulia ini. Sebelum kata melancarkan bicara, izinkan saya mendefinisikan pasal penting yang terkandung dalam maudhu syarahan saya. Rasulullah SAW pemimpin terbilang. Begitu Rasulullah SAW adalah seorang lelaki yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rasul terakhir membawa ajaran Islam dan menyampaikan dakwah Islamiyah untuk umat manusia bagi memperoleh kejayaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Manakala fasa pemimpin terbilang, menurut Kamus Dewan edisi keempat, merujuk kepada orang yang memimpin yang terkenal dan boleh memberi pengaruh kepada individu lain dalam satu pertubuhan serta menjadi contoh dalam sesuatu bidang. Pengutusan Rasulullah ke dunia merupakan satu rahmat pada sekalian alam. Baginda bukan hanya berperanan sebagai seorang rasul, tetapi juga sebagai seorang ketua keluarga, pemimpin negara, ketua keluarga, imam, ketua angkatan tentera dan sebagainya. Kepimpinan seperti baginda perlulah kita jadikan iktibar dalam kehidupan seharian kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, meniti wacana fikrah saya yang pertama, kehebatan kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Kehebatan Nabi Muhammad telah diiktiraf di seluruh dunia, melangkaui batasan masa dan zaman. Menurut kajian yang dijalankan oleh pengkaji barat pada tahun 1978, iaitu Mark Hishai, beliau telah menyenaraikan 100 pemimpin yang terkemuka dunia. Rasulullah diletakkan di tempat yang pertama sebagai seorang pemimpin agung di dunia. Manusia sehingga kini masih menjadikan Rasulullah sebagai sumber inspirasi dan pedoman. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula mengingati Allah dalam masa banyak susah dan senang. Hadirin dan hadirat yang budiman, meniti wacana fikrah saya yang kedua ialah kepimpinan Rasulullah sebagai seorang rasul. Sebagai seorang rasul, baginda menunjukkan contoh yang baik dalam berdakwah kepada manusia. Sifat kesabaran dan ketabahan baginda ini kita dapat lihat dengan jelas sekali dalam peristiwa dakwahnya di Taif, di mana Rasulullah telah dilontar dengan batu oleh puak Bani Sakir, termasuk kanak-kanak, orang miskin dan juga hamba abdi. Akan tetapi Rasulullah tetap tabah dalam meneruskan dakwahnya dan tidak pernah berputus asa menyeru manusia mengikuti perintah Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah sekalian, meniti wacana fikrah saya yang ketiga ialah Rasulullah sebagai pemimpin negara. Rasulullah menghargai pendapat serta teguran orang-orang bawahannya. Sebagai ketua negara, baginda tidak segan untuk bergaul dengan rakyat biasa tanpa mengenal status sama ada fakir miskin, kanak-kanak dan hamba. Bahkan dalam peperangan Khandaq umpamanya, baginda menyertai sahabat-sahabat untuk menggali parit sehingga tubuh baginda penuh dengan debu dan tanah. Ini telah diriwayatkan oleh Rasulullah dalam hadis baginda yang diriwayatkan oleh Ad-Dain Lamin, yang bermaksud ketua sebuah kaum adalah yang sentiasa berkhidmat untuk mereka. Hadirin dan hadirat sekalian, seterusnya meniti wacana fikrah saya yang ketiga
Yang terakhir ialah Rasulullah sebagai pemimpin keluarga. Dalam kehidupan berumah tangga, Rasulullah menunjukkan pimpinan yang baik dalam mengurus rumah tangganya. Sebagai seorang suami, Rasulullah amat bertimbang rasa dan membantu keluarganya. Banyak kerja yang dilakukan dengan tangannya sendiri, seperti menjahit pakaian maupun memerah susu kambing. Baginda sangat marah kepada suami yang memukul isterinya. Sikap baik Rasulullah terhadap isteri ini diakui sendiri oleh isteri Baginda Aisyah yang meriwayatkan, Rasulullah tidak pernah sekali pun memukul isteri dan pembantunya. Hadis riwayat Bukhari. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulannya setelah mengambil kira keempat wacana fikrah saya sebentar tadi, maka dapat dibuktikan bahawa sememangnya Rasulullah SAW adalah pemimpin terbilang dan tiada tandingnya. Maka dengan itu marilah kita sama-sama mencontohi kepimpinan Rasulullah dan mengingati pesanan baginda dalam hadisnya yang bermaksud, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya mengenali kepimpinannya. Hai kala, marilah kita sama-sama renungkan mengapa didamba zaman hidup seistimewa Khadijah jika diri tak seumpama Rasulullah. Kalau diri sezalim Fir'aun, mana mungkin menjadi pemimpin seadil Rasulullah. Tak guna ada mata kalau tak dapat melihat, tak guna ada hati kalau tak tahu menilai. Rasulullah SAW pemimpin terbilang, menjadi contoh sekalian alam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.